Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji dan kasih sayang terunggul untuk Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Tan Sri Haji Badarudin Amiruddin, Tan Sri Pengerusi Tetap. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan, Timbalan Presiden UMNO Malaysia. Yang berhormat, yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Naib Presiden UMNO, merangkap Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Diraja Haji Mahathir bin Khalid, Naib Presiden UMNO. Yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Nordin, Naib Presiden UMNO. Yang berhormat Datuk Seri Noraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Ketua Pemuda Datuk Dr. Ashraf Fajdi dan Ketua Puteri Datuk Zahida binti Zahrin Khan. Ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi, tuan-tuan dan puan-puan sidang perwakilan dan pemerhati Perhimpunan Agung UMNO bagi tahun 2021. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah dan kurnianya, seinci pun kita dan pemimpin kita tidak berganjak daripada memastikan UMNO terus perkasa di bumi berdaulat dan merdeka ini. Sekali lagi kita beri tepukan paling bergemuruh kepada pemimpin-pemimpin presiden dan kepimpinan parti yang telah menyelamatkan maruah UMNO sejak dulu, kini dan selamanya. Saya, Mustafa bin Musa, Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri Melaka, merangkap Naib Ketua UMNO bahagian Alor Gajah, mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka, diberi tanggungjawab untuk menyokong, mencadang ucapan dasar Presiden. Sebelum tirai cadangan dan sokongan dibuat, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, salam takzim dan salam perjuangan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf bin Yusuf, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka, dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin Mat Ali, Ketua Menteri Melaka, yang tidak sempat bersama kita dalam perhimpunan pada kali ini kerana mengetuai misi pelaburan dalam Expo Dubai 2020 yang kebetulan Minggu Melaka jatuh bertindih dengan perhimpunan kita. Walaupun Datuk Rauf dan Ketua Menteri tiada bersama kita, tetapi semangat roh dan perjuangannya tetap membara semerah gelombang yang berlaku di Dewan Merdeka ini. Terima kasih. Tan Sri Pengerusi Tetap, Datuk Seri Presiden, izinkan saya menjalankan tugas untuk mencadang ucapan dasar Presiden. Pagi tadi dalam suasana yang cukup harmoni, Presiden kesayangan kita telah membentangkan hala tuju yang jelas. Tanpa ada kompromi, tanpa ada adu domba, dan tanpa ada prasangka negatif, Presiden telah meletakkan asas yang cukup kukuh untuk kita layari dan kita bahtera supaya UMNO terus bermaruah di bumi merdeka menjelang PRU yang ke-15. Menyedari bahawa kestabilan menjadi kunci kepada usaha memakmurkan negara dan mensejahterakan kehidupan rakyat yang merentas batasan kaum, agama dan ideologi politik, menginsafi kerukunan serta kesepaduan
dalam parti yang sedia terjalin dengan kekuatan tekad Presiden dan eltism Majlis Kerja Tertinggi untuk mengembalikan semula keindukan UMNO sebagai parti teras pemerintah negara. Mengharapkan kemampuan UMNO dan Perdana Menteri untuk mendepani cabaran memasuki fasa endemik COVID-19 untuk melonjakkan semula prestasi ekonomi negara, memulihkan kesejahteraan hidup rakyat, menjamin peluang demi kelangsungan hidup generasi muda dan mengatasi isu keciciran dalam pendidikan ekonomi menghadapi ekoran pandemik COVID-19. Menzahirkan tekad untuk terus memperkasa Barisan Nasional yang ditunjangi UMNO sebagai wadah politik berbilang bangsa, model kerjasama politik yang telah teruji dan mampu menjamin keadilan untuk semua, dan meyakini semangat serta kejituan eltism akar umbi bersama-sama dengan kepimpinan untuk memertabatkan semula UMNO melalui mandat baharu rakyat yang diperolehi semula dalam jeda waktu sesingkat mungkin. Maka Perhimpunan Agung UMNO yang bersidang pada hari ini mengambil ketetapan: 1. Menyokong penuh ucapan dasar Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO bertemakan mandat rakyat demi kestabilan, yang dengan jelas menggariskan bahawa mandat rakyat yang kukuh akan membolehkan usaha menjamin kerukunan hidup rakyat dapat dicapai dengan merancangkan semula kitaran ekonomi negara, menyuburkan kembali rasa kebersamaan antara kaum, mendamaikan kehidupan beragama dengan Islam sebagai agama persekutuan yang perlu dijunjung tinggi, serta meletakkan semula Malaysia antara peneraju ekonomi dunia. 2. Menyetujui suara akar umbi yang mahukan mandat baru daripada rakyat. Mandat baru daripada rakyat. Mandat baru daripada rakyat yang perlu diperolehi sesuai dengan penggal pilihan raya ke-14 yang telah memasuki tempoh yang membolehkan pilihan raya umum diadakan. Sehubungan itu, bagi mencapai kestabilan melalui mandat baru rakyat, Dewan Rakyat perlu dibubarkan dengan persetujuan Kabinet dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan, serta menyerahkan kepada pimpinan tertinggi parti untuk membuat keputusan secara tuntas berhubung dengan PRU yang ke-15. Sesuai dengan MOU transformasi dan kestabilan politik yang ditandatangani dan suara majoriti yang diangkat melalui usul mesyuarat perwakilan bahagian-bahagian, di samping mengekalkan pendirian Barisan Nasional memasuki pilihan raya umum kelak secara bersendirian. 3. Menggesa pindaan perlembagaan parti berhubung fasal pemilihan dilakukan dalam waktu yang sesuai dengan memaktubkan pemilihan parti hendaklah diadakan dalam tempoh 6 bulan selepas setiap kali pilihan raya umum persekutuan dilaksanakan. Ini bagi memastikan seluruh kekuatan parti dapat digembleng bagi menghadapi pilihan raya umum tanpa sebarang ancaman dan resiko perpecahan. 4. Mendesak kerajaan keluarga Malaysia untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diangkat oleh parti dalam usaha memulihkan ekonomi negara, khususnya berkaitan dengan ekonomi rakyat yang terjejas teruk ekoran pandemik COVID-19 yang gagal diuruskan dengan baik oleh dua kerajaan sebelum ini. 5. Menuntut kerajaan memberikan fokus kepada usaha merancang dan merangsang semula kegiatan ekonomi rakyat yang melibatkan peniaga, usahawan kecil dan sederhana, menggiatkan usaha memberikan latihan kemahiran kepada pekerja yang terjejas akibat pandemik COVID-19, meneroka bidang pertumbuhan baru yang dapat meningkatkan peluang guna tenaga anak-anak muda negara, serta mempertingkatkan kesiapsiagaan keselamatan dalam negara, sempadan negara, ekoran berlakunya konflik
di arena antarabangsa yang turut menjejaskan rantaian bekalan di seluruh dunia. Yang keenam, menggesa melaksanakan transformasi institusi politik termasuk cadangan yang diperjuangkan agar Akta Anti Lompat Parti dan pendanaan politik dibentangkan di Dewan Rakyat serta memperkasa institusi parlimen dan Dewan Undangan Negeri. 7. Mempertahankan institusi Presiden dan Majlis Kerja Tertinggi dalam menentukan urus takbir dan hala tuju parti untuk melakukan persiapan yang teliti bagi memastikan mandat dan kuasa rakyat dikembalikan. Seperti mana kejayaan cemerlang dalam pilihan raya negeri Melaka dan Johor baru-baru ini. 8. Memastikan perjuangan Parti UMNO sentiasa meletakkan kepentingan rakyat berada di hadapan, menentang segala bentuk kezaliman, menegaskan keadilan dan kebenaran, serta bersama memperjuangkan kemanusiaan sejagat demi kestabilan dan kemakmuran masa depan. Tan Sri Pengerusi Tetap. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka bagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan rasa kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden yang kita kasihi, Yang Berhormat Dato' Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Timbalan yang setia memacu tenaga, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri yang turun ke gelanggang di Melaka, naib-naib Presiden, ketua-ketua sayap dan seluruh anggotanya, pengerusi-pengerusi Badan Perhubungan Negeri, Setiausaha Agung dan Setiausaha Barisan Nasional, jentera dari Perlis sampai ke Sabah yang tak mungkin saya senaraikan satu persatu, menteri-menteri, timbalan menteri dan setiap insan bernyawa yang telah menggembleng tenaga dari pagi sampai ke petang untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional dan UMNO dalam pilihan raya umum negeri Melaka baru-baru ini. Tanpa kerjasama dan pengorbanan itu, sudah barang tentu Melaka tidak boleh menyapu bersih 21 daripada 28 kursi. Tan Sri yang dipertua, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang manisnya dalam PRU Melaka? Yang manisnya bukan saja kejayaan yang kita kecap, tetapi keseluruhan pemimpin utama Parti Pembangkang berjaya kita kuburkan. Di Teluk Mas, Datuk Razak Ketua Bahagian menewaskan pengerusi Perikatan Nasional Negeri Melaka dan naib Presiden Perikatan Nasional Kebangsaan. Satu kita kuburkan. Di Bemban, pengerusi DAP negeri, selamat kita tamatkan. Calon muda di Dunduyung berjaya mengalahkan Pesuruh Jaya PAS Negeri Melaka. Tuan-tuan bayangkan giant-giant itu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi, Ketua Pemuda Tangga Batu, Datuk Rais berjaya menumbangkan pengerusi PKR negeri di Paya Rumput. Ketua Pemuda Negeri Dun Asahan, Saudara Fairul Nizam, berjaya mengajar Idris Harun sehingga hampir hilang uang pertaruhan. Dia yang memulakan angkara hingga menyebabkan Dun Melaka terbubar. Kita hajar dia di Dun Asahan, tak jejak dam untuk mencapai kemenangan. Tahniah Ketua Pemuda. Tak cukup dengan itu, semua calon-calon muda yang diketengahkan berjaya mencapai kejayaan yang cemerlang. Dan kita menubuhkan kerajaan bukannya 2/3, tetapi 3/4. Terima kasih pengarah pilihan raya negeri Melaka dan Johor, Tok Mat.
Pagi, petang, siang, malam meninggalkan kerengek cucu dan pelukkan isteri. Saya tanya Tok Mat, 2-3 minggu kat Melaka tak rindu ke Tok Mat? Tok Mat kata barang pun dah lama, kadang pakai kadang tidak, dia tu. Tok Mat cakap. Balik rumah tahun. Kadang-kadang. Tapi kerana dia sampai ke dun saya, dun Gadik, kita bagi dia ubat kuat sampai dia pergi ke Johor tagak jalannya. Kenapa? Ubat kuat dan ubat perkasa untuk terus membantu Presiden bagi menang pilihan raya yang lain. Bukan macam setengah-setengah orang di atas pentas ni tuan. Tak maaflah, kita perwakilan, kita ada hak bercakap, betul tuan-tuan? Siapa yang letakkan mereka di atas pentas ini? Kita, betul tak tuan-tuan? Siapa yang menjadikan mereka pemimpin, menteri, timbalan menteri? Kita, betul tak tuan-tuan? Kalau dia tak menang majlis tertinggi, nasib dia macam kita lah, tukang bercakap aja. Betul tuan-tuan? Ada yang atas pentas ni malu-malu nak pakai baju BN. Betul tak? Tapi bila Melaka dah menang, dekat Johor 4 helai baju BM dia bawa. Pesanan ikhlas daripada Perhubungan UMNO Negeri Melaka kepada Presiden Parti. Presiden Parti, peganglah kata orang Melaka baik-baik. Ketika Presiden dihunus dengan bala tentera fitnah tanpa henti, siapakah yang ada bertongkatkan rotan dan arus untuk menyelamatkan Presiden? Presiden, nanti PRU 15, jangan lagi pilih pengkhianat parti atau sumpah-sumpah dalam parti. Bukan saja di atas ini layak menjadi calon, yang bawah ini setia, tak ada galang gantinya. Betul tuan-tuan? Kita setia sekian lama. Tuan-tuan yang cakap pun tak dapat betul. Tapi kita di PRU lagi kan ada senator, ada macam-macam lagi. Okey. Datuk Seri Presiden duduk jelat, duduk tuah bersila panggung. Satria pembela paling terulung. Carilah teman, karam di laut jadi pelampung, lumpuh di darat jadi pendukung. Itu. Nilailah pemimpin daripada kesetiaannya. Kenapa? Apa nilainya batu permata Presiden bersinar-sinar kalung di dada? Apa nilainya seorang pemimpin menggunung-gunung setia di dada? Ini yang kita cari. Bukan kalah, lompat. Kalau tak lompat pun senyap. Lompat dan senyap ni apa beza dia? Sama tak tuan-tuan? Baiknya kerana dia belum lompat. Dan saya teringat sekumpulan mahasiswa dalam ceramah saya, Datuk Seri Presiden. Dia boleh nyanyi lagu lompat si katak lompat. Boleh nyanyi sikit? Tuan-tuan boleh ikut? Dia kata lompat, lompat si katak lompat. Tak dengar pun? Lompatlah tinggi-tinggi, cepat Presiden cepat, cepatlah pilihan raya. Saya tanya dia. Tan Sri, kenapa nak copek? Tersasul kenapa nak copek? Sebab dia kata pertama nak nyahkan kata-kata yang melompat. Yang kedua, nak mempertahankan imej kerajaan supaya kerajaan ini tidak digelar berbagai gelaran. Jadi anak muda sudah minta seperti itu. Dan ini telah terbukti dalam PRN Negeri Melaka dan Negeri Johor. Suara macam Ramli Sarip. Lepas ni saya nyanyi sikit Ramli Sarip lah. Tan Sri Pengerusi Tetap, saya ingin menyampaikan beberapa usul daripada kerajaan, daripada UMNO Perhubungan Negeri Melaka. Pertama, dalam kita mengecap kemenangan ini, dalam kita memastikan kemenangan,
Presiden jerit dan tempik untuk mengadakan PRU seolah-olah tidak terhalang lagi. Betul tuan-tuan? Tetapi saya pohon alang-alang Selok Pekasam biar sampai ke Pangkalengan. Alang-alang mandi biar basah. Maknanya sebelum ada pilihan raya, Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka mencadangkan 3 perkara. Yang pertama, pastikanlah kesiapsiagaan jentera dan parti di negeri-negeri daripada PDM sampailah ke war room di peringkat bahagian dan di peringkat negeri. Kerana kita khawatir ada PDM yang belum cukup jenteranya, ada kekuatan parti yang masih lemah. Pastikan untuk itu yang kedua, jawatan kuasa perunding di Melaka November 2020. Tok Mat dan kru perunding telah turun menyemak segala PDM dan juga war room. Tolonglah turun ke negeri-negeri. Jangan tunggu esok kerana pilihan raya bila-bila masa boleh berlaku. Turun, semak dan imbang. Dan yang ketiga, kita pastikan jentera kita cukup kuat untuk memahami tugas dan tanggungjawab mereka. Terutamanya Pacaba, JR dan sebagainya. Berkata tentang pilihan raya ini, izinkan Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada wanita UMNO Malaysia. Wanita adalah ibu dan adalah satria. Perlu dikasihi dan perlu disayangi. Datuk Seri berhujan berpanas meninggalkan anak, suami dan rumah demi perjuangan. Tahniah wanita. Terima kasih pemuda. Di tangan anda warisan kepimpinan. Jika kami terjatuh, bimbing dan angkat kami. Pemuda gagah perkasa, meniup semangat bagaikan halilintar membelah bumi. Dan pemuda adalah barisan hadapan, benteng mempertahankan UMNO tercinta. Terima kasih pemuda Malaysia dan pemuda dari Cawangan Jua. Akhir sekali, terima kasih kepada putri dengan lemah, manis, lemak dan santun. Mereka berjuang untuk mempertahankan Pertiwi. Walaupun inainya masih merah di jari. Tetapi demi perjuangan, sumpah berundur tidak sekali. Terima kasih putri. Saya rangkumkan kerangka 10 perkara penting permintaan negeri Melaka. Yang pertama, UMNO Negeri Melaka memberi kepercayaan penuh kepada pucuk pimpinan parti bagi membuat keputusan agar PRU 15 diawalkan. Bincanglah elok-elok top 5. Betul tuan-tuan? Jangan ada dusta antara kita. Jangan ada kata bersalut dengki. Jangan mengupah cyber untuk membunuh karakter kawan. Jangan juga ada batu api, pengadu domba dan pencium tangan dan pipi untuk kem-kem tertentu. Tamat dan hentikanlah, kerana perkara yang tidak bermaruah ini akan melemahkan parti tercinta. Beri kepercayaan kepada top 5 dan di dalamnya juga ada Perdana Menteri. Bincanglah dengan penuh kasih sayang. Bincanglah dengan penuh kasih sayang. Sebab kasih sayang itu terlalu indah untuk dikenang. Berkasih sayanglah selagi ada hayat dan peluang memimpin. Elakkan mementingkan diri sendiri. Elakkan mengadu domba sesama kita. Cubit peha kiri, peha kanan terasa jua. Setuju tuan-tuan? Beri mandat kepada Presiden. Top 5 tentukan.
Kalau esok dia tekan button, esok kita bersedia. Betul tuan-tuan? Dan yang kedua, pemilihan parti. Ini pun satu penyakit berjangkit. Dia punya bahaya lebih teruk daripada COVID. Kalau positif COVID, 7 hari je, betul tak? Kuarantin. Tapi ini bertahun-tahun kuarantin. Dah baik pun parutnya tetap ada, darahnya tetap bernyala, hatinya tetap iba, air matanya tetap merenjis di pipi. Tuan-tuan, sejarah telah membuktikan pemilihan parti menghancurkan parti. Betul? Kerana pemilihan UMNO diharamkan. Itu dulu. Apabila ada pemilihan sebelum pilihan raya, banyak hati yang akan terguris. Banyak jiwa yang terbang dan pergi. Walau air mata tidak menitis, tetapi parut dan lukanya tetap nyata di depan mata. Yang menang akan bersorak gembira. Yang kalah terpinggir duka. Bukan seminggu, bukan sehari, bukan sebulan, tapi bertahun belum baik lagi. Lebih teruk lagi. Kalau dah menang ketua cawangan, orang lain, ketua bahagian orang lain, dia rombak struktur. Dan tiba-tiba pilihan raya dipanggil. Keadaan akan menjadi haru biru. Betul tuan-tuan? Kepada yang minat sangat nak bertanding. Takkan lari gunung dikejar. Hilang kabus nampaklah ia. Cukup masanya bertanding dalam gelanggang sebagai anak jantan yang bermaruah. Betul tuan-tuan? Jangan acah-acah. Kerana angan-angan mak jening biasanya membawa pada. Melaka. Ya. Sila Guluno. Banyak lelaki dalam dewan ni. Banyak juga orang muda dan orang tua. Tetapi pengurusi tetap ini tetap manis dipandang mata. Saya hairan. Senyumannya memikat sang putri. Dan menggoda juga sesekali sang teruna. Boleh saya izinkan ayahanda? Sedikit masa, bukan mencuri tetapi menghabiskan ucapan. Boleh. Dan Ya, pemilihan parti mesti diadakan selepas pilihan raya. Jangan kompromi. Ikut keputusan parti. Betul tuan-tuan? Yang tak suka pergi bertapa dulu. Dah habis masa besok keluar. Bawalah panji-panji semerang. Taburlah apa yang patut. Kadang-kadang daun kering lebih bernilai daripada daun hijau. Faham tak tu? Kalau tak faham tak apa. Yang ketiga, mendesak kerajaan segera menyelesaikan kos sara hidup. Macam-macam bantuan tapi rakyat tercengkam. Saya nak menarik perhatian Presiden dan seluruh perwakilan. Penyokong-penyokong tegar kita. Para petani, para nelayan, penarik beca, pemandu teksi, penoreh getah, penjaja di kaki lima. Hidup dalam derita dan bergenang air mata. Betul? COVID-19 menyebabkan mereka termangu. Siapa nak bantu? Dan yang lebih penting, merekalah pengundi tegar UMNO dan Barisan Nasional. Walaupun kereta Proton dan kereta kancil. Tapi berselirat, orang kampung cakap. Berselirat tu apa? Penuh bendera BN dan UMNO. Tapi yang atas ni kadang-kadang keretanya bercermin hitam meluncur laju berjenama import. Satu bendera pun tak ada. Betul tak? Betul. Jadi di mana kekuatan parti? Di mana kunci kejayaan? Segalanya bermula di kampung dan di desa. Para petani dan nelayan yang kekal setia bersama kita walau tak dapat apa-apa daripada perjuangan mereka. Itu di luar sana. Para pemerhati bersimpuh di kaki lima. Tuan-tuan duduk di kerusi empuk. Mereka duduk di atas simen. Satu tepukan untuk para pemerhati yang datang dari jauh dan dekat untuk bersama dengan kepimpinan parti. Jangan lupa asal usul parti. Jangan lupa orang kampung dan desa. Mereka penyokong kekuatan mereka. Yang penting mereka menyebabkan tuan-tuan dan perempuan tersenyum bangga di atas ini. Betul tuan-tuan? Dan pendidikan negara jangan dicatur dan jangan dilacur. Macam-macam perubahan terakhir dibuat.
Anak-anak kita sudah menjadi bahan dagangan dan bahan percobaan. Pembelajaran bersemuka terjejas melalui internet, capaian yang kurang baik. Saya mohon Kementerian Pendidikan supaya lebih berhemah dalam menangani masalah COVID dan memastikan sistem pendidikan tidak hancur dan tidak berkecai. Kerana para pujangga mengatakan, kalau mau melihat generasi masa depan, lihatlah generasi hari ini. Akhirnya saya rangkumkan cadangan ucapan dasar Presiden dengan ungkapan kata-kata berikut. Wahai Presiden, semakin ku renung, semakin hibah. Wahai timbalan Presiden, semakin ku pandang, semakin hati tersayat luka. Dalam sejarah kebangkitan UMNO, inilah dua insan tidak berjawatan sejak berpurun lamanya. Tetapi maruah dan harga dirinya terjal unggul seteguh banjaran titi wangsa. Perjuangannya diulit badai tsunami gelombang tegar seluas samudra Selat Melaka. Para perwakilan, falsafah. Para perwakilan, mereka telah dihina dan dinista. Diheret bagai banduan belum mahkamah menjatuh hukuman. Saya tidak lupa, bosku juga memainkan peranan di Melaka dan Johor. Satu tepukan. Sedangkan beliau dicerca dengan kata-kata hina. Tuan-tuan, saya faham UMNO tidak mempunyai mukjizat dan bukannya nabi yang maksum. Tetapi pemimpin UMNO juga bukan tong sampah untuk dilabelkan dengan berbagai tomahan dan cercaan. Kita ada maruah. Presiden, percayalah, dalam membangun Pertiwi dari mulut dan juga tangan petualang, kami akan persada gemilang. Siapa juga yang coba merobek gelanggang, akan kami sambar umpam halang. Demi maruah parti, sekalipun nyawa tersisa usang atau jiwa lenyap dan hilang, namun perjuangan tak akan terhalang dan UMNO tak mungkin tumbang. Presiden, kekalkan ketaatan. Timbalan Presiden teruji kesabarannya. Ahli Majlis tertinggi, berilah pedoman kepada Presiden. Jangan diperkotak-katikkan ayah yang memimpin. Kelak padah dan durhaka namanya. Presiden, kalau benih sudah bertukar, batas yang subur tak mungkin tumbuh. Kalau setia sudah berakar, lautan api sanggup ditempuh. Rumah tua tempat biara, jalan setapak berbatu-batu. Pemimpin dan ahli parti serta pemimpin parti memang pandai berbicara. Bila kalah, diam membatu. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila rakus datang mengundang, keutuhan UMNO akan kecundang. Apabila nafsu datang menggoda, kewarasan akal pasti ternoda. Ingatlah kata-kata akhir Allahyarham SM Salim. Lagunya, di manis gula semut binasa. Kail berduri bersalut umpan. Boleh nyanyi? Di manis kata insan terlena kerana
budi hamba terkorban. Inilah dia lakonan hidup di pentas dunia. Insan berpura, tipu dan daya pencapai maksud, budi dan harta merangkum noda. Dan akhir kata, para perwakilan, sebaik lagu kasih sayang untuk kita abadikan kepada Presiden dan kepimpinan termasuk Perdana Menteri. Pernah dengar lagu itu tuan-tuan? Kasih sayang, pernah dengar? Boleh kita nyanyi sama-sama? Untuk Presiden dan timbalan Presiden, boleh tuan-tuan? Kita nak mereka berkasih sayang. Jangan bergaduh, jangan bersekenter. Okey, serius. Saya bacakan, kasih sayang terlalu indah untuk dikenang. Selamanya takkan pernah kau buang. Ingat lagu tu? Baik, kita nyanyi sikit. Sedia? Ni dah ngantuk. Sedia, 1, 2, mula. Kasih terlalu indah untuk dikenang. Selamanya takkan pernah kau buang. Jadi itulah lagu. Sekali lagi, Cikgu Rafi kata sekali lagi dia penyanyi Masjid Tanah. Sekali lagi, sedia, 1, 2, mula. Kasih sayang terlalu indah. Tak dengar? Selamanya takkan pernah kau buang. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata UMNO Melaka dan seluruh kepimpinan UMNO bahagian Alor Gajah, bahagian Masjid Tanah, bahagian Tangga Batu, bahagian Kota Melaka, bahagian Jasin dan Hang Tuah Jaya akan berdiri teguh di belakang kepimpinan parti. Seia dan sekata, mandi biar basah, berdiri biar tegak, namun berundur tidak sekali. Walau bencana datang berulang, walau halilintar membana bumi, walau ombak gulung bergulung. Betul tuan-tuan? Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Allahu Akbar! Melaka, mohon mencadang.